dengar saya. Okey, sekali lagi. Salam sejahtera dan selamat pagi. Salam nulis sekendes. Yang berusaha Cik Wan Maulisa binti Wan Mahmud. Yang dihormati rakan-rakan kaunselor saya, Bonda Siti Rohani, Umi Zaiti, Mami Azwani, yang dikasihi anak-anak pelajar SMK Hamzah, SPM Kohort 2020 dan tingkatan 5 2021 yang ada di atas talian sekarang. Okay, Jimmy. Okay, thank you. Okay, bersyukur dan terima kasih kepada semua yang menyertai program penulisan resume dan tata cara temuduga. Ini merupakan program tahunan. Alah, kita buat setiap tahun deh. Betul. Kerjasama, anjuran bersama antara unit bimbingan dan kaunseling SMKH dengan Management and Science University SU. Ini tapi kali ini kita kelainan sikit sebab kita bersemuka secara atas talian, secara maya. Okay, this is the first time lah, julung-julung kalinya kita buat macam ni. Dan tujuan program ini diadakan adalah untuk memberi pendedahan secara terperinci kepada pelajar mengenai kriteria penampilan yang diingini oleh panel temuduga dan cara menulis, cara menyediakan resume. Okey, baiklah, tanpa melengahkan masa, saya ingin memperkenalkan ceramah kita pada pagi ini. Cik Wan Maulisa binti Wan Mahmud, Public Affairs Officer, MSU College Kota Baru. Okey, dengan segala hormatnya, dipersilakan Cik Molly. Okey, terima kasih Cikgu. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Boleh dengar ke? Semua jelas kan? Tak ada isu kan? Okey. Seperti yang dikatakan oleh Cikgu, nama saya Wan Maulisa Wan Mahmud. Saya boleh panggil saya Cik Molly. Saya daripada Management and Science University MSU, MSU KB. Okey, sebenarnya hari ini kita nak share sebenarnya tips-tips untuk menghadapi ataupun membuat resume dan juga interview. Sebab saya nak share ini lebih kepada pengalaman saya sebab selama 12 tahun saya bersama dengan MSU, saya banyak terlibat menjadi panel interview sama ada untuk staff, pengambilan staff dan juga beasiswa Yayasan MSU. So kita kalau boleh sekarang kita nak share kepada student supaya apa benda yang boleh buat, apa benda yang tak boleh buat. Kita nak elakkan you buat macam ni sebab tiap-tiap tahun kalau macam sekarang ni pun kita dah start dah untuk interview beasiswa Yayasan MSU. Banyak kali dah saya tengok pelajar bila datang tu dia sendiri tahu tak bawa penampilan dia, cara bercakap dia yang betul untuk datang interview. So itu sangat orang kata rugilah sebab bukan senang tau you dapat interview sedangkan you pun watakan tak bawa. Kebanyakan pelajar ni dia orang kata masa interview tu jadi fail. Kita tak nak sekarang ni. So hari ni saya nak kongsi pada anda terus tips-tips cara nak buat resume dengan betul, cara nak buat cara menghadapi interview secara face to face ataupun melalui online. Sebab sekarang ni kalau saya tengok IBG pun dia dah minta video mengajar interview online. Macam kami sendiri pun kita ada, cuma kita tak ada untuk bahagian education kami, kita tak ada interview dan juga video. Tapi untuk beasiswa ya kami ada. Jadi kita boleh kongsi kat you supaya awak esok-esok jangan buat jangan buat benda yang tak sepatutnya, yang sepatutnya dia kena elok dia kata. So untuk pelajar semua, pelajar-pelajar SPM, jika anda ada sebarang pertanyaan semasa saya tengah bercakap, tanya je. Jangan tunggu sampai Q&A. Kata kalau you tak faham ke apa ke, tanya je. Malu nak tanya, nak buka mic, tak apa. Buka dekat chat, saya baca, jangan rusing. Sebab kita tak nak you tanya ni, biasa student dia suka PM tepi saya. Saya tanya je. Saya lebih suka you tanya dalam kelas sebabnya orang lain boleh tahu. Jangan bagi cikgu buat dia banyak tanya. Selalunya cikgu yang banyak tanya. Cikgu tak apa, dia banyak pengalaman dah. Tapi you all ni yang bersama dengan saya hari ni, kalau boleh banyaklah bertanya. Boleh? Boleh guys? Boleh.
Pusing saya you all tak bagi feedback, saya takut. Okay, sebelum kita start, sepanjang kita dalam sesi kita insyaAllah sampai pukul 12, saya banyak akan tanya anda. Sebab saya akan bagi beberapa soalan interview untuk anda try jawab. Sebab kita lagi senang macam ni lah praktikal terus. Sebab kita dah faham dah, student kalau dia just dengar saja, dimasuk telinga kiri, keluar telinga kanan. So kita terus apply. Sebab saya pun dah print list nama yang dia daftar dengan saya ni untuk rujukan saya panggil. Boleh ya you all? Saya akan terawak. Okay, saya nak share dulu slide saya. Bolehkah kita bermula? Okay. Boleh. Dah breakfast belum you all ni? Dah. Alhamdulillah dah breakfast. Okay, saya share dulu kita punya slide untuk hari ni ya. Okay, untuk tatapan anda semua. Okay. Continue. Sat. Kenapa ini? Okay, boleh nampak ke slide saya? Boleh. Boleh. Ni tajuk kita hari ni, kita akan buat pasal resume dan juga temuduka interview. Okay, saya buat khas untuk belajar sekolah Hamzah. Okay, ni nama saya, Wan Nurisa Wan Mahmud. Sebelum itu, saya maklumkan kepada anda, saya merupakan salah seorang kaki tangan untuk Management and Science University MSU. Saya perkenalkan dulu kepada anda apa itu Management and Science University. Dia nampak screen dia. Ni ya share screen dia. Sorry Molly. Ya? Tak bunyi sound Saya cikgu? tak tahu. Saya tak nampak slide tu. Tak nampak. Kami cikgu tak nampak slide tau. Cikgu tak nampak slide. I just see what multi people want to join this call. Oh, screen. Oh. Screen. Saya pun tak nampak ni. Bukan slide lagi. Bukan slide saya, okey. Ini nampak slide you? Nampak. Nampak Belum. Belum lagi Molly. Saya tak nampak lagi. Hanya nampak, okey. Hanya nampak apa tadi? Screen. Laptop ni. Molly. Kejap kita ejah. Kenapa dia a window should be at here. Kejap. Itu. Ni dia. Okey, cikgu nampak tak ni? Yes. Nampak. Nampak Nampak lagi. Nampak Molly. Nampak dah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maafkan saya technical problem. Okey, saya perkenalkan balik kepada you all Management and Science University. Betul. Betul. Okey. Kejap ya. Saya nak ada mana masuk.
Nak settle ni. Okay, this is what our University Management and Science University, MSU. For information, MSU kita international university sebenarnya. Kita ada lebih kurang 160 program. Mostly people kena MSU sebab medik dan farmasi, tapi sebenarnya tak, kita ada bidang admin juga, bidang account, business, graphic design dan sebagainya, termasuk sebab saya sendiri pun dalam bidang hospitality, hotel management sebenarnya. So kita banyak sangat bidang. Merakumi kita ada asasi, foundation, kita ada CJ, diploma, sampailah ke PhD sebenarnya. Okay, ni saya sambung balik slide sebab tadi saya nampak ada orang join ni. CD okey. Siap ada lagi yang masuk. Okey, kita sambung balik kita punya slide. Okey. So hari ini saya akan menekankan pada anda apa yang diperlukan untuk interview. So guys, first kita akan tengok resume dahulu. Selepas kita buat resume, kita akan buat preparation untuk interview. First saya akan start dulu dengan resume. Sebelum tu student, saya nak tanya dulu, apa yang anda faham mengenai resume setakat ni? Apa yang you faham pasal resume? Any ideas guys about resume? Kita start bertanya dah ni. Apa yang anda faham mengenai resume? Sebab cikgu semua tahu saya suka bertanya student sebab dia panggil saya. Okay, apa yang you faham mengenai resume? Nak saya panggil nama ke macam mana ni? Ataupun you need volunteer first? Biodata? Biodata, okay Putri. Biodata mengenai apa tu pihak? Apa maklumat ataupun yang perlu ada dekat biodata tu? Mana Putri tadi? Tentang kita lah, Tentang nama kita. ke, pengalaman kita ke. Okay, very good Putri. Lagi orang lain? Apa lagi yang you faham pasal resume? Nak saya panggil nama ke? Teruskan. Apa dia Jimmy? Teruskan. Teruskan apa tu Jimmy? Sambung lah, sambung. Sama. Oh, dia tak bagi saya soal. Dia semua saya sambung mengajar. Jimmy pun nak jadi penceramah ke? Aduh. Okay. Kita ikutlah kata Jimmy kata teruskan. Okay, resume ni for information macam tadi dia kata resume adalah salah satu orang kata biodata biodata mengenai diri anda. Ya, resume adalah sesuatu yang kita tulis mengenai diri kita. Tapi perkara yang perlu anda ingatkan untuk penulisan resume, pertama, resume ni dia tak ada format khusus. Dia tak ada format yang kata you kena follow macam ni, tak ada guide dia. Dia masih lagi dalam keadaan bebas, tapi nasihat saya kalau buat resume jangan terlalu panjang. Sebab sekarang ni kita banyak guna infografik resume dah sekarang ni. Dia bukan lagi, kalau boleh resume tu satu helai sahaja. Atau paling panjang pun 2 helai. Tu je, jangan lebih pada 2 helai. Okay? Resume anda mesti asli. Jangan letak maklumat yang tidak betul. Jangan tokok tambah pasal maklumat awak. Sebab kenapa ya? Sebab bila kami masa interview, kami akan bertanyakan anda berdasarkan maklumat yang ada dalam resume. Sebab kita suka tanya tau. Sebab tu resume ni kami as a panel interview, kami akan dapat dulu. Kami study dulu pasal resume awak. So masa interview tu, kami akan tanya anda dan soalan tu kita akan paste daripada resume awak. So tolong jangan buat penipuan dekat resume sebab nanti takut nanti you all nanti masa interview nanti ditanya kata kantoi. Kita tak nak istilah tu. Okay, lepas tu biasanya kalau resume dia kena ada cover letter, surat iringan. Surat iringan ni adalah surat format biasa. You cerita pasal diri you, tujuan you apa dia? Tujuan you adakah interview ni untuk memohon kerja
ataupun untuk Ada. menyambung pengajian ataupun untuk Ada. memohon beasiswa. Okey, cover letter, resume saya sarankan dalam bahasa Inggeris, bukannya bahasa Melayu. Sebab mostly banyak company menggunakan bahasa Inggeris. So kalau ada problem, alah Cik Molly kenapa bahasa Inggeris? Saya tak CBI. Jumpa cikgu bahasa Inggeris anda untuk dia check grammar ataupun ejaan. Itu paling penting sekali. Okey, apa yang perlu ada dekat resume? Yang pertama, gambar anda. Untuk gambar, sila buat gambar dalam saiz pasport. Sudi. Pastikan masa ambil gambar tu pun pakaian ataupun penampilan anda semasa mengambil gambar ni pun sangat penting ya pelajar. Pastikan anda berpakaian kemas. Kalau pelajar perempuan pakailah makeup sikit. Jangan tebal sangat makeup tu. Sampai ubah muka awak. Okey. Kalau pelajar lelaki rambut dia make sure kemas. Janggut misai sila trim biar nampak cantik, biar nampak handsome. Masa ambil gambar tolong senyum, jangan masam. Sebab pernah kali kami dapat gambar resume tu macam gambar muka terkejut. Ada juga tu. So kalau boleh gambar tu biar nampak cantik, biar nampak orang kata nampak macam peramah. Kenapa gambar ni penting? Sebab semasa kami baca resume, perkara pertama kami tengok adalah gambar. Nama Kami tengok daripada gambar sahaja. Okey, cik. Sebab tu gambar pun kalau boleh masa ambil tu orang kata biar cantik. Satu lagi, kebanyakan kedai gambar dia suka edit gambar you. Dia nak edit boleh, tapi jangan edit sampai mengubah penampilan anda. Contohnya mata yang kecil dibesarkan, pipi yang bentuk pau dikecilkan. Sebab nanti kita tengok gambar you dengan kat luar berbeza. Jadi macam fake orang kata. Tolong elakkan perkara berikut. Tolong jangan ambil gambar macam ni ya. Sama ada gambar yang posing ataupun gambar masa kecil. Dan masa untuk pelajar lelaki ya, kalau ambil gambar, jangan pakai t-shirt. Sebab t-shirt tu informal. Okay, make sure you pakai blazer ataupun you pakai kemeja. Lagi dapat handsome. Okay, jangan buat macam ni. Saya tahu anda semua kreatif. You all sangat kreatif. Especially kalau pelajar-pelajar tu ambil PSV. Kalau di MSU ni pelajar-pelajar yang ambil graphic design dengan videografi and fotografi. Diorang tahu cara nak edit gambar. So please jangan buat macam ni. Sebab kadang-kadang gambar yang anda edit tu sebenarnya saiz dia tak sama. Jadi gambar tu ada yang pengik, ada terlebih tarik. So saya sarankan serahkan gambar anda kepada kedai gambar sahaja. Okay? Ni pun jangan buat juga adik-adik sekalian sebab I know you are very creative. Okay. Seterusnya nombor 2, masukkan maklumat peribadi. Berikut merupakan maklumat peribadi yang perlu anda masuk dalam resume anda. Of course, nama penuh anda seperti dalam IC, alamat anda. Okey, untuk alamat dia ada 2 kategori sebenarnya. Satu kita panggil alamat tetap, satu lagi kita panggil alamat surat menyurat. Katakanlah macam saya ada dua alamat saya guna. Satu alamat tetap saya. Alamat tetap saya di Terengganu. Tapi alamat surat menyurat saya adalah lebih kepada alamat saya di Kota Baru sebab saya ada 2 rumah. Okey. Saya kena pakai dua-dua ni. Katakanlah you ada satu je alamat, hanya masukkan satu alamat sahaja. Jangan buat keliru, okey? Seterusnya nombor kad pengenalan anda dan juga nombor telefon. Okey, student. Untuk nombor telefon, okey, saya tahu awak ni banyak nombor telefon. Okey, cuma masukkan satu saja nombor telefon dan untuk nombor telefon ni pastikan nombor telefon tersebut sekurang-kurangnya mempunyai WhatsApp ataupun Telegram. Sebab sekarang ni kita banyak berkomunikasi menggunakan WhatsApp ataupun Telegram. Telegram ni banyakkan untuk golongan profesional. Okay, last kali email. Email, yes, you masukkan email anda. Cuma pelajar, untuk email, macam saya tengok list awak bagi kat saya email ni, untuk email kita kena guna email nama yang skema. Contoh, saya tengok dekat sini ada nama email dia contohnya nama Syamin
Najwa 01. Okey, itu email skema. Boleh guna untuk resume. Ataupun kita ada nama email seterusnya seperti mana aisyahsyakri@gmail.com. Okey, tak ada isu. Ataupun Sania Aisyafiyah@gmail.com boleh. Tapi guys, tolong jangan masukkan email anda, email yang namanya tak skema. Contohnya gegeganas@gmail.com. Ataupun saya pernah jumpa, ini pengalaman saya masa interview staff, budak lelaki. Nama Gmail dia adalah spongebob@gmail.com. Kenapa saya nak you perhatikan betul-betul untuk email? Sebenarnya untuk pengetahuan student, email anda sebenarnya, cara anda namakan alamat email anda tu sebenarnya mempamerkan siapa diri anda, menunjukkan siapa diri anda. Sebab macam contohlah yang budak saya interview tu, dia guna nama Gegeganas yang guna SpongeBob SquarePants@gmail.com tu, dia tunjuk tahu sebenarnya perangai dia agak keanak-anakan. Sebab dia minat kartun. So guys, kalau boleh untuk email tu, you all guna skema. Macam saya Wan Melissa Wan Mahmud, email saya wan_melissa@msucollege.edu.my. Saya pakai nama tu. Ataupun kalau you all nak buat macam ni, mykim230@gmail.com boleh. Sebab nama dia memang Tan Maiki. Boleh je. Okay. Setakat ni student ada soalan ke? Tak ada. Ada, faham Setakat ni kita baru pandang enjing bang. Okey. Seterusnya kita pergi nombor 3 pula, boleh ke? Boleh, kita next. Okey, seterusnya kita tengok tahap pendidikan. Okey, cara kita susun tahap pendidikan adalah daripada tertinggi kepada rendah. Contohnya, saya adalah ada Master in Hospitality and Tourism Management. Saya kena start dengan master saya dulu daripada universiti mana, tahun bila saya grad dan juga berapa pointer saya. Macam you all, katakanlah you nak memohon beasiswa, you kena letak nama sekolah awak, SMK Hamzah untuk tahap pendidikan paling tinggi sekali, of course SPM. Tahun bila? 2021 ataupun 2020. Okay, tengok nombor kohort ya. Lepas tu berapa grade awak dapat. Okay, selepas SPM masuk PT3. Untuk pelajar SPM, you hanya berhenti sampai PT3 sahaja. Jangan masuk tadika, darjah 6, UPSR tu tak payah masuk. Kalau pelajar tu lepas universiti hanya masuk sampai SPM sahaja. Contohnya dia ada bachelor, lepas bachelor asasi ke ataupun foundation, ataupun bachelor, lepas bachelor STPM, SPM. Tapi berhenti sampai SPM untuk pelajar-pelajar yang grade for university. Okay? Dan untuk resume nanti, you all kena lampirkan salinan result SPM. Ataupun kalau pelajar SPM, biasanya kami buat untuk interview beasiswa, biasanya kami suruh lampirkan sama ada result trial SPM dan juga PT3 dia. Itu sahaja kita suruh. Jangan, sebab saya dulu pernah tahu interview student untuk beasiswa MSU, bukan setakat UPSR, tadika pun dilampirkan untuk saya. Saya kata tak perlu. Tak perlu. Sampai kalau pelajar SPM sampai PT3 dah okey lah sebenarnya. Okey. Nombor 4, katakanlah anda pernah bekerja, kerja yang dibayar gaji, you boleh masukkan sebagai pengalaman kerja. Katakanlah dia kata, cik saya kerja kat rumah, mak saya bayar saya, ambil adik kat sekolah, masak ke apa ke rumah, itu tidak dikira sebenarnya. Okey, untuk pengalaman kerja ni anda kena masukkan nama syarikat, jawatan anda dan tempoh anda bekerja. Maksud saya kat sini dari bila ke bila anda bekerja, bulan dan tahun. Untuk kami cek. Ingat pengalaman kerja ni yang dibayar gaji. Okey, jangan masuk yang tadi saya kata tu jaga adik semua tak termasuk. Okey. Ke nombor 5, maklumat tambahan. Bermasuk dekat sini, you kena masukkan sebab anda pelajar sekolah, you banyak join aktiviti curriculum, sukan, kelab dan kelab rekreasi, lepas tu you ada sukan, masukkan.
Kenapa kena masuk? Sebenarnya student, pelajar-pelajar yang aktif dalam bidang kurikulum sama ada di sekolah atau universiti, sebenarnya itu adalah package sebenarnya. Macam kami di MSU pun kami sangat galakkan pelajar join activity, sebab bagi kami di MSU benda tu wajib. Okay. Bila pelajar-pelajar ni yang banyak join activity, automatically your punya soft skill ni akan kata lagi banyak. Termasuk juga ni kalau pelajar-pelajar tu adalah PRS, PSS, pengawas, MPT ataupun dia siapa lagi? Rasa situ saja. Buku teks satu lagi. Pengawal buku teks. Dia boleh masuk yang tu. Okay. Ada jawatan lagi bagus. Lagi banyaklah orang kata wow factor for resume. Itu paling penting sebab kita tak nak resume kita nampak macam boring, dull. Kita nak resume kita nampak wow. Ini yang benda yang kita lihat masa kita baca resume anda. Nombor 6, objektif. Objektif kat sini dia lebih kepada apa yang you nak. Contoh, you memohon beasiswa. So objektif you, kenapa you nak mohon beasiswa? You letak kat situ. Cuma nasihat saya student, kalau memohon beasiswa, tolong ya elakkan dari sebut objektif awak adalah untuk menolong mendapatkan beasiswa untuk meringankan beban keluarga. Yang tu minta maaf, klise sangat-sangat. Yang tu tolong elakkan. Sebabnya kami kadang-kadang baca resume satu hari 10 orang, kami jumpa benda yang sama sahaja. So you only tak ada wow factor kita panggil. So kalau boleh tukar ayat sikit. Saya matlamat saya memohon beasiswa walaupun dalam otak you objektif nak ringankan beban keluarga dari segi keuangan. Mungkin boleh jadi ayat dia untuk bagi motivasi saya untuk menjadi seorang doktor yang berjaya, kerana bila saya jadi doktor, saya boleh membantu masyarakat. Nampak macam wow. Tapi kata lain, resume ni sebenarnya ayat paling mudah untuk kita nak bagi you all faham ni. Dia macam satu alat untuk ngepong. Ni sebenarnya kita nak memudahkan you all faham ni. Resume ni macam to market yourself, untuk marketing, untuk jual diri anda kepada kami. Okay, boleh student? Okay, nombor 7 ni kalau you minta kerja, you kena masukkan gaji yang you mahu, tapi gaji yang mahu ni kena tengok pasaran. Kena tengok dekat mana nak check kat pasaran, you boleh check dekat Jobs TV, Jobs Street ataupun di mana saja ada keso boleh, dekat Job Malaysia pun boleh. Kita tengok average gaji. Ni saya nak abaikan dulu sebab you all masih aktif belajar SPM. Nombor 8, rujukan. Rujukan ni ataupun referral ni, kami nak 2 orang yang kenal anda lebih pada 5 tahun. Allah Cik Muli 5 tahun nak dapat macam mana tu? Tak apa, lebih 3 tahun pun kami terima. Tetapi untuk rujukan ni pilih 2 orang sahaja, bukan dari kalangan adik-beradik, ibu bapa, saudara mara, kawan pun saya nak elakkan. Okey? Kalau boleh rujukan ni, contoh you boleh pakai cikgu kelas anda, cikgu kelas ataupun cikgu subjek yang rapat dengan awak, yang memang kenal awak, ataupun kalau saya memudahkan pelajar, you pakai je kaunselor. Tapi kalau boleh kaunselor tu kenal awak, yang betul-betul kenal awak. Sebab pengalaman saya sendiri pun, kalau student saya cakap dengan diorang, kalau you nak minta kerja esok, nak pakai referral, sebab before this saya program manager untuk fakulti School of Hospitality and Culinary Art. So saya cakap dengan student saya, kalau anak nak guna nama saya, boleh. Tak ada isu. Tapi make sure jawatan saya betul. Nama saya betul, email saya betul, nombor telefon saya betul. So untuk rujukan ni, para pelajar semua, kalau boleh yang betul-betul kena anda, dan kalau boleh tolong minta izin daripada dia yang anda menggunakan nama dia sebagai rujukan. Kenapa ya? Sebab kalau dia tak tahu you guna nama dia, sebab kebanyakan syarikat kita akan call referral anda. Kita akan call untuk bertanya betul tak pelajar ni macam ni, macam ni, macam ni. Pelajar ni betul tak dia okey belajar. Pelajar ni attitude dia macam mana, perangai dia macam mana. Sebab tu student, saya tak sarankan awak letak nama kawan. Sebab saya dah ada case pun, kawan letak nama kawan, dia pakat, awak si A letak nama B, B letak nama A. By the end, kita call salah seorang daripadanya,
masing-masing maksudnya tikam kawan. So kita sebab tu kita nak elakkan you guna kawan sesama kawan. That's why kalau boleh carilah orang cikgu lagi. Saya utamakan cikgu sebenarnya. Kalau universiti pun saya macam kami di MSU pun kami cakap dengan pelajar, you boleh tulis sama ada nama mentor you ataupun kalau you okey dengan lecturer subjek, okey letak nama dia, ataupun you baik dengan program manager, letak program manager, ataupun you baik dengan head akademik, yang masuklah HOD itu. Tapi dengan syarat dia tu kenal awak betul-betul. Sebab bila kami majikan ataupun pihak universiti, bila kami call as your referral, kami akan tanya soalan yang simple. Tapi kalau salah jawab dia akan menjerat. Contoh soalan yang kami call, kami akan tanya, berapa lama you kenal CA? CA ni perangai dalam kelas macam mana? CA ni kalau buat assignment hantar lambat ke atau cepat? CA ni kalau kelas datang awal ke datang lambat? Ponting kelas banyak tak? Ni soalan kita suka tanya tau. Saya pada tu kalau macam contoh pengalaman saya sebab saya as a lecturer for my student, pegawai tu akan tanya, you ajar di subjek ni, ada tak subjek ni? Ada tak pelajar ni ambil subjek ni? Berapa grade dia dapat? Walaupun dia dah tahu dah result berapa, tapi kita ni kita as a lecturer pun bukan sikit student kita ramai. Tapi kalau kita ingat kita akan lebih cerita hal baik-baik. Jangan rusing sebab mostly referral ni dia dah tahu dah tugas dia. Biasanya kami akan cuba sedaya upaya menyembunyikan perangai-perangai buruk anda. Kami akan cerita yang baik-baik je pasal awak. Jangan rusing referral ni. Tapi cuma referral ni tolong jangan pakai kawan-kawan. Sebab kawan-kawan ni dia akan memahpuskan di atas satu slide. Itu je saya nak sangat-sangat. Jangan buat. Okey, ni contoh resume. Ini contoh resume yang biasa yang tak ada gambar. Ini contoh resume yang ada gambar. Saya kata dekat sini format dia pelbagai. Okey, yang banyak guna sekarang adalah jenis macam ni. Ini kita panggil infographic resume. Student, for information, jika anda menggunakan resume infographic, pastikan jangan terlalu banyak pakai lukisan ataupun gambar. Maksud saya kat sini, dia tak boleh tengok nampak kosong macam letaklah gambar sebab benda jadi isu sebenarnya. Sebelum for information, resume infografik ni masih baru 5 tahun. Sebelum diperkenalkan resume infografik ni, kita pakai resume jadi macam ni. Okay, dan sekarang ni kita perkenalkan resume infografik. Resume infografik ni pernah jadi isu dulu sebabnya pelajar ataupun mereka yang menggunakan infografik resume ni, dia tokok tambah benda yang tak patut. Contohnya macam ni, ini logo ni kita boleh pakai. Tak ada isu. Tapi dia kata nampak tak cantik, dia letak color kat sini, macam-macam lah. Sebenarnya sebab itu jadi isu sebenarnya pasal resume infografik. Sekarang ni kita dah bagi guna. Ni contoh satu lagi. Nampak simple tapi nice. Ni lah contoh kalau boleh resume anda kena jadi macam ni. Nampak kan? Cantik kan? Okay, kalau you tengok sini, di pohon jawatan store manager. You tengok gambar dia. Simple tapi nice. Informasi pasal diri dia. Ni social media dia. Sekarang ni pun kami nowadays sebab kita banyak, kita tahu you all banyak guna social media, you boleh masukkan you punya social media dekat sini untuk kami lihat. Tapi saranan saya, kalau anda jenis suka posting yang bukan-bukan, berhati-hati. Sebab setengah majikan dia suka baca tau posting you ni, sebab dia nak tengok you perangai macam mana. Sebab tu kalau boleh jangan posting mendengar dekat resume tu, dekat social media. Tapi kita tahu kita nak jadi diri kita kan, tak ada isu kalau nak posting benda yang macam saya suka masak, so saya suka posting pasal resipi. Saya suka posting gambar makanan. Cikgu you orang semua tahu saya suka buat macam tu. Okay, sebab saya suka jadi diri senang. Tapi jangan you posting benda-benda yang negatif. Contoh, you tak suka orang tu you posting dekat you punya IG. Okay, ataupun you punya Twitter, you tak suka. Jangan. Benda-benda yang berkaitan isu-isu nanti jangan posting. Sebab kita akan baca, you tak bagus lah ni. Okay, boleh student? So next, sekarang ni kita banyak video resume. Nowadays, sebab sekarang ni kita tak gunakan kertas, kita banyak pakai video resume dan pelajar kena buat video resume. Kalau you buat video resume, tolong jangan, orang kata, jangan banyak
buat video resume tu dengan cara macam mana saya cakap, kalau boleh biarlah nampak canggih tapi jangan lama sangat, sebab kalau boleh video resume anda tu duration dia di bawah 10 minit macam tu tapi padat isu-isu dia. Okey, saya bertunjuk you contoh video resume. Saya ambil overseas punya, saya tak ambil yang Malaysia punya. Okey, ni contoh yang saya bagi. Resume ni, oh video resume tak jelas Suara. Lihat kat atas suara. Okey. Apa dia Molly? Tak jelas. Kurang jelas saja cikgu. Ya. Tak Oh, dengar. dia habis kuat dah saya pasang ni. Tak apa, nanti video ni saya share dekat link yang senang, boleh cikgu? Saya letak kat chat. Boleh ke cikgu? Dia kurang jelas. Sebab saya dah kuatkan dah ni. Tak putih. Tutup kamera semua tak lalu tau. Oh, gimana lah support ni? Kalau
Okay, this is a video resume. Okay, ni contoh je. Okay, berikut merupakan kesalahan-kesalahan yang perlu dielakkan untuk membuat resume. Yang pertama, tak ada cover letter. Okay. Kedua, tiada spesifik nama penerima. Ini yang ada dekat cover letter. Paling banyak saya pernah jumpa resume kesalahan ejaan. Banyak sangat. Dia orang make sure you all for resume, selepas you print out, sila baca dulu. Sebab kadang-kadang tu benda yang simple saja. Nama awak pun salah eja. Tak bagus lah. Dia menampilkan, menunjukkan kerja kita ni tidak, orang kata tidak agar kata apa ya, tidak culah, macam culah cara buat kerja. Okay. Lepas tu membosankan. Membosankan kat sini bukan maksudnya resume ni you kena berkarya semua, bukan. Membosankan bermaksud dekat sini you all tak ada, orang kata resume you tu tak ada wow factor. Macam contoh kalau daripada segi kelab dan persatuan, you hanya macam ahli-ahli sahaja, tak ada menang apa-apa, tak ada wow factor lah kita panggil. Even sekarang ni pun walaupun PKP, PKPB ataupun PKPP, macam kami di MSU pun, kami banyak buat online punya aktiviti. Sebenarnya boleh join je, jangan pusing. Okay. Perlu ke letak apa ni, salinan-salinan CJ penyertaan. Okey, untuk pengetahuan semua, kalau boleh, kalau betul-betul you nak letak CJ, salinan penyertaan ke apa yang you pernah masuk sepanjang you bersekolah, saya sarankan yang you masuk tu biarlah CJ yang you menang. Juara ke, naik juara ke, ataupun CJ AJK ke. Kalau CJ penyertaan, kita tengok aktiviti. Kalau aktiviti tu you sertai, aktiviti peringkat negeri ataupun peringkat daerah, masuk je. Sebab itu nampak kita panggil wow factor sebenarnya. Okay. Kalau boleh resume anda tu jangan terlalu panjang. Sebab kita bukannya baca biografi, kita baca resume. That's why resume kalau boleh satu helai ataupun dua helai sahaja. Boleh guys? Okay. Seterus kita pergi tengok interview. Untuk interview, kita akan tengok sebelum, semasa dan juga selepas. Okay, first kita tengok sebelum interview. Apakah persediaan yang perlu dibuat untuk sebelum interview? Yang pertama, okay, pelajar-pelajar semua, dulu kita banyak call anda untuk bagi tahu anda layak ataupun anda dikehendaki untuk datang interview. Jika anda mendapat panggilan telefon, jangan terlalu excited sampai tak dengar dah apa yang perlu dengar ataupun take note semasa orang beritahu ke anda pasal interview. Please tulis. Especially maklumat paling penting, pastikan pasal tarikh, masa, hari, tempat. Kata kalau you tak kenal tempat tersebut, tanya. Okay? Tapi sekarang ni kebanyakan, macam kami di MSU pun, kami panggil student untuk interview bukan saja melalui telefon, melalui WhatsApp dan juga email. Cik Molly, macam mana ni? By WhatsApp boleh ke? Tanya. Ya, boleh. Tak ada isu. Kata kalau you tak faham apa maklumat tu, kalau by email selalunya kami akan letak nombor telefon untuk dihubungi. Kalau WhatsApp, you tanya je dalam WhatsApp. Tanya je, sebab kalau boleh kita nak elakkan you berlakunya salah informasi. Sebab ada kadang-kadang tu, tarikh dengan masa dia tu, tarikh dengan hari tu tak sama. Okay. Masa kalau boleh confirm betul-betul sebab kami tak nak you datang terlalu lambat ataupun terlalu awal. Kita tak nak macam tu isu. Tempat, katalah macam contohlah kalau pelajar dia datang interview, selalunya kami kata okey, you datang interview dekat MSU Kota Baru, you pergi dekat bahagian engagement dan enrollment unit ataupun dipanggil EE. EE department kat MSU Kota Baru dua sebenarnya. Saya duduk EE belah sini, belah sana. Dia kena tahu EE belah, dia akan you kena tanyalah belah mana, pintu mana, nak masuk macam mana. Tanya je. Cuma jangan tanya benda yang sama lebih pada 3 kali. Contoh, tak faham ni. Boleh saya tahu tarikh bila ya? Dia pun dah cakap tarikh bila. Maaf ya, tarikh bila ya? Jangan tanya sampai 3 kali. Sebab you tanya macam tu 3 kali, quite annoying sebenarnya. Orang tak suka. Orang macam, oh budak ni lambat pick up, kita panggil. Kalau boleh,
tanya tu boleh tapi jangan lebih pada 3 kali. Okey, boleh Seterusnya, nak buat persediaan. Persediaan untuk interview ni sangat penting sebenarnya sebab kita tak nak you masa pergi interview tu you dapat macam tak bersedia. Okey, paling penting you study dulu. Sama sekarang senang tau. Kalau you nak study pasal sesuatu syarikat, semuanya di hujung jari anda sahaja. Pergi dekat Google, type je you boleh tahu pasal maklumat. Okey, contoh saya ni kena datang interview untuk beasiswa Yayasan MSU. Macam mana ni? You kena study pasal MSU. Nak study kat mana? Sekarang ni senang. Kita ada website. Kita ada social media seperti Instagram, Twitter, apa lagi? Of course lah Facebook. Yang terbaru, kita ada YouTube channel. You buka je dekat situ. So you boleh dapatkan maklumat. Kenapa kena dapat maklumat mengenai syarikat ataupun tempat kita interview? Sebab semasa kita interview, dia akan tanya tau sedikit mengenai syarikat daripada anda. Okay, at least ni kena hafal ke Cik Molly? Okay, kalau tak sempat hafal, tulis je, baca je sepintas lalu. Sebab apa? Bila you baca sepintas lalu, you masa interview tu, you ada maklumat untuk istilah paling senang kita dah sebut, ada istilah untuk kita goreng semasa interview. Sebab masa interview ni, kita kena cakap banyak tau. Jangan dia tanya awak diam, saya tanya awak diam. Tak boleh macam tu. You kena banyak cakap. Sebab ingat, interview and resume adalah satu cara untuk kita market ourselves to others people. Tu penting sangat-sangat. So, silalah study. Okay, boleh Seterusnya kita tengok pada grooming. Ni penting. Sebabnya penampilan diri ni sangat penting mahu lelaki ataupun perempuan. Okey, kita tengok ini adalah contoh pemakaian untuk lelaki. Okey, saya pergi kat lelaki dulu, lepas ni saya pergi kat perempuan. Sebab untuk pengetahuan anda, grooming lelaki ni lagi terperinci berbanding grooming perempuan. Ada saya kata, alah Cik Molly, grooming perempuan lagi teruk. No. Grooming lelaki lagi tipis sebenarnya. Okey, untuk pengetahuan anda, ini adalah contoh pakaian yang anda perlu pakai semasa interview. Okey, kalau boleh, paling busuk-busuk ni cara pemakaian ini. Kemeja, tie, seluar. Okey, ini adalah kasut, contoh kasut ya. Okey, macam mana nak gayakan pakaian? Okey, jika anda memakai pakaian lelaki, kemeja kosong, tie anda adalah dalam keadaan bercorak ataupun berhitam ataupun jalur kita panggil. Katakanlah saya nak pakai baju jalur macam ni, boleh ke Cik Molly? Boleh. Tie yang gunakan sama ada kosong ataupun tie jalur yang jenis jalur melintang kita panggil, bukannya straight. Berlawanan jalur dia. Okey. Warna pakaian macam mana boleh pakai masa interview? Okey. Kalau lelaki, you guna basic saja. Ni saya ambil daripada Puan Mary sebab ni cikgu saya. Okey. Pakaian untuk lelaki sebaik-baiknya paling mudah you pakai kemeja putih. Kemeja sekolah dah ada kan boleh pakai. Kenapa pakai warna putih? Sebab you nak nak pakai dengan tie macam mana pun lagi mudah sebenarnya. Ataupun you boleh pakai biru lembut. Kalau seluar jenis slide ya, bukan jeans, bukan kakis, tapi slide. Okey, warna biasanya kita pakai adalah sama ada warna hitam ataupun kelabu gelap, paling selamat. Okey, kalau warna tie paling bagus ada warna merah ataupun biru. Untuk anda, untuk informasi anda semua, pakaian lelaki tie kalau pergi interview saya galakkan you pakai warna merah sebab warna merah ini adalah warna profesional. Katakanlah you nak pakai blazer, warna blazer kena sama dengan warna seluar. Tapi katakanlah you pakai seluar color hitam, nak pakai blazer color kelabu boleh, tak ada isu. Okey, kasut formal, stokin dan tali pinggang kena pakai. Kepala tali pinggang pun you kena check, jangan pakai kepala tali pinggang yang bentuknya besar, ada diamond, melik gitu kan. Ataupun dia punya size dia besar semua, jangan. Superman besar, Honda lah apa macam-macam tu dia pakai. You pakai simple saja. Untuk lelaki, warna stokin sama dengan warna seluar.
Warna stokin sama dengan warna seluar. Warna tali pinggang sama dengan kasut. Warna tali pinggang sama dengan kasut. Okey. Macam mana nak pilih kemeja yang sesuai dengan bentuk badan anda? Sebenarnya untuk kemeja kita ada 3 jenis sebenarnya. Ramai lelaki tak tahu. Dia pakai beli je. Sebenarnya setiap kemeja you ni ada cutting dia sendiri dan setiap cutting dia ada function dia. Okey, contoh kalau biasa tengok yang cutting jenis macam ni, dia ada lipatan kat tengah ni, biasanya baju jenis macam ni adalah untuk mereka-mereka yang mempunyai perut yang besar ataupun bahagian lebih lemuk dekat perut ataupun bahasa mudah dia adalah boroi. Kenapa kena pakai cutting yang ni? Sebab dia punya design baju ni adalah di bawah dia agak besar. So that's why dia kena pakai baju jenis macam ni. Kepada abang-abang Roy semua, anda pakailah jenis cutting macam ni. Okay? Katakanlah you jenis sado. Jenis sado yang dia punya ada bicep whatever that, jenis abang-abado ni, yang ni memerlukan lipatan yang ada kiri dengan kanan. Macam ni lah ni, lipatan kiri dan kanan. Kenapa kena pakai lipatan macam ni? Mostly baju yang ada lipatan yang belakang macam dua ni, dia saiz baju dia di bahagian atas dia agak besar. Sesuai untuk mereka-mereka yang sado. Okay. Katalah saya ni sekeping je Cik Molly. Saya bukan sado, saya bukan Roy. Saya sekeping. Okey, kalau jenis sekeping yang kurus kecil ni, yang ni pakai yang kosong, yang tak ada sebarang lipatan tengah atau tepi. Jadi memang orang kata fit punya size. Cik Molly boleh ke pakai baju fit? Okey. Sebab lelaki sekarang banyak pakai fit tau, fit slim semua. Okey, boleh pakai tapi sesuai dengan bentuk badan anda. Kalau anda jadi bentuk badan yang jenis Abang Roy, jangan pakai slim fit. Nanti nampak teruk sangat. Okey, biasa slim fit ni lebih kepada kategori nombor 3. Yang nombor 1 ni pun tengok sikit je sebab nombor 1 pula. Nombor 2 ni yang jadi Abang Sado ni pun kena tengok juga sebab kadang-kadang slim fit ni nanti dipakai dia macam Hulk Hogan pula ataupun Incredible Hulk. Nampak macam Sado teruk sangat kan. So elakkan. Sebab masa interview jangan pakai ketat sangat baju tau. Biar orang kata sedang-sedang sahaja. Okey. Kemeja lagi, masih lagi tu saya kata grooming lelaki ni dah kat kita berbanding grooming wanita. Cara memilih kemeja sesuai dengan bentuk muka anda. Okay, kita ada 2 jenis. Kalau anda tengok dekat collar baju anda, dia ada collar yang tajam, collar yang pendek. Contoh ini adalah collar yang pendek. Ini collar yang panjang. You tengok beza dekat sini. Beza dekat sini, beza dekat sini. Okey, kalau jenis collar yang pendek ni, collar yang pendek macam ni, dia lebih sesuai untuk orang yang bermuka panjang. Okey, muka panjang, collar dia mesti kecil. Kalau bentuk mukanya bulat, dia kena pakai collar yang tinggi macam ni. Okey, sebab kita nak bagi balance muka anda dengan collar. Bukan senang nak pilih baju lelaki ya. Senang lagi pilih baju wanita. Ni cara ikat tie lah, ni contoh. Okey, sekejap saya nak short sharing sebab saya tunjuk muka saya. Okey. Untuk pelajar semua, ni nak ajar ya. Seperti kan cikgu lah. Saya kena biasa sekolah saya buat demo. Okey, katakanlah kita ada tie 3 saiz sebenarnya. Saya ada 2 je ni. Okey, tie lelaki semua kita ada 3 saiz. 1 saiz kecil, 2 lagi saiz sederhana, 1 lagi saiz besar. Yang ada dengan saya ni adalah saiz sederhana. Ini adalah saiz sederhana. Saya berdirilah senang. Langgar. Okey. Ini adalah yang saiz. Sekejap. Tak nampak. Okey. Ini adalah saiz sederhana. Dan ini adalah saiz besar. Tengok beza tak dua ni? Okey, beza kan? Yang saya kecil tak ada. Saya tak ada tie bawah. Okey. Untuk adik-adik semua, untuk pakai tie, you kena pakai saiz yang sederhana. Okey, bukannya saiz besar. Saiz besar ni mostly orang yang maaf nak cakap orang tua pakai. Sederhana sesuai untuk semua bentuk badan. Yang tu nak selamatnya, ni sederhana juga ni.
I have to. Saiz sederhana ni sesuai untuk semua bentuk badan. Ni paling selamat sekali Saiz kecil tu saya tengok sudah sekarang ramai pakai. Yang kecil tu sebenarnya adalah casual, bukan formal. Yang ni formal. Okay. Cara nak pakai tie, banyak kali saya tegur student, even dekat sini pun ramai student saya kat luar sana tu. Okay, saya banyak kali tegur kat dia orang, kalau nak pakai cara nak pakai tie, kepanjangan tie ni, yang hujungnya ni perlulah mencecah pusat anda ataupun paling selamat kepala tali pinggang anda. Jangan pakai tinggi sangat, jangan pakai rendah sangat. Maintain cukup-cukup dengan you punya kepala tali pinggang. Yang labuh sangat ni, budak-budak kecil selalu pakai. Yang tinggi sangat ni, orang tua je pakai. Cik Muli, saya Roy. Kadang-kadang saya pakai tali pinggang sampai naik atas. You tarik je lah, apa yang payahnya, tarik sahaja. Okay. Kalau baju you jenis yang tadi yang berjalur panjang, you boleh pakai tie yang bercorak, melintang macam ni. Melintang macam ni sebab dia berlawanan. Tapi kalau you tak confident, saya suruh pakai kosong terus. Lagi mudah sebenarnya. Ni cara pakai tie. Cara pakai tie ni student, dia banyak ikatan sebenarnya. Cara saya sendiri pun pakai tie masa kerja hotel. Kita orang pernah pakai tie masa kerja. So cara kita pakai tie pun yang agak mudah sebenarnya. Jangan pakai yang pelik-pelik sampai terceruk semua. Cara ikat bow tie ni yang bentuk bulat ni, dia bergantung kepada saiz tie yang you pakai. Kalau anda pakai tie yang ni besar, you punya saiz kat tengah ni dia akan jadi besar. Kalau you pakai jenis kecil, dia akan jadi jenis kecil. Tapi make sure jangan pakai sampai mencekik awak ni tekuk. Ni banyak berlaku sebenarnya. Okey, lelaki juga make sure you punya muka kena jaga tau. Make sure muka anda yang jenis kalau ada janggut dan misai tu, tolong jangan, kalau janggut especially, saya tak suruh cukur terus. Saya suruh trim sahaja. Trim maknanya jangan lebih pada you punya dagu. Kalau yang jenis bagus apa benda ni, jaga. Biar orang kata biar nampak jangan macam suami mati bini. Istilah saya selalu bagi kat student saya. Okay. Rambut make sure pakai gel, sikat. Make sure anda tak ada masalah dengan kelemomo. Nantikan dengan interview duk pusing-pusing, turun salji. Kita tak nak macam tu ya. Tak nak macam tu. Dan juga kalau boleh student pakai wangian. Sebab kami suka orang wangi. Tapi jangan pula pasal pakai wangian macam you spray reset. Nanti kan bau daripada jauh lagi. Dah berbau dah. Kita tak nak macam tu. Pakai light-light. Okay? Itu untuk lelaki. Ingat Tapi yang ni penting sebab kami suka tengok penampilan anda. Kalau boleh satu lagi student, semasa interview, elakkan memakai baju hitam. Kenapa saya nak suruh elakkan? Sebab baju hitam, seluar hitam, semua hitam, it's like macam pergi berkabung. Elakkan, okay? Boleh ya? Saya nak pergi grooming untuk wanita pula ya. Ni kalau kat sekolah ni seronok boleh panggil seorang-seorang ke meja. Saya punya modal tak ada lah ini. Okay? Kita tengok grooming wanita pula. Untuk grooming wanita, berikut adalah merupakan antara contoh-contoh pakaian yang anda boleh pakai termasuk you punya aksesoris. Okey, untuk interview, pakaian perempuan saya galakkan paling mudah sekali baju kurung. Tak kisahlah mini kurung, tapi kurung kedah tidak boleh ya. Sebab kurung kedah tu adalah dia panggil casual sebenarnya. Kalau kebaya atau kebarung, kita tengok pattern. Kalau kebaya tu tak ada isu, tapi kalau kebaya nyonya tak boleh Kebaya nyonya adalah untuk formal ataupun kebaya yang jarang tu tidak boleh. Okey, anda juga boleh pakai kemeja ataupun nak pakai blouse boleh, tapi blouse kena tengok pattern. Sebab sekarang ni kita banyak blouse yang casual tapi dipakai di kerja. Tengok tak? Kalau boleh elakkan baju kurung ataupun any baju you yang ada banyak kilau, banyak kerawang yang besar-besar. That one is formal untuk event sebenarnya, bukan untuk pergi interview. Nak pakai kemeja, nak pakai blazer pun cantik, tapi blazer seelok-eloknya kita pakai dengan seluar panjang ataupun skirt panjang.
kalau for Chinese student yang pakai skirt, skirt you kalau boleh bawah lutut, jangan atas bawah lutut sebab nanti you duduk tu dia akan nampak. Okey, ni adalah potongan jenis kasut-kasut yang boleh pakai. Okey, kasut Cik Molly macam mana ni? Kalau boleh bertutup, ketinggian dia bermula 1 inci. Tapi jangan pakai sampai 5 inci ke atas sebab nanti you nak jalan terkehir pula nanti. Okay. Accessories, you boleh pakai brooch, boleh. Tapi jangan pakai saiz besar-besar ke dabak tu. Nanti daripada jauh kami nampak you punya brooch, bukan nampak you. Okay. Untuk kasut, warna kasut kena sama dengan warna handbag. Warna kasut kena sama dengan warna handbag. Dan untuk handbag, kalau boleh bawa jangan yang saiz besar. Sederhana saja. Kenapa sederhana? Sebab masa interview, you akan bawa masuk handbag tu. Dan biasanya handbag ni kita letak di bawah. So kita tak naklah you bawa besar-besar, nanti dia kata macam mak-mak orang je. Saya tengok kat student, saya tahu you all ni baru habis belajar. Pelajar lelaki ke perempuan ke, ada pelajar yang suka bawa tote bag. Tote bag ni yang kita guna untuk shopping sebenarnya. So kalau boleh, kalau interview tu janganlah bawa. Nak selamat, kalau saya perhati sudah datang interview kat sini, dia nak selamatkan diri, dia bawa parents dia, so bahan-bahan dia tu, barang-barang itu parents dia pegang. So dia masuk di gelenggang. Memang selamat cara tu. Saya suka cara tu. Okay. Kalau boleh brush, croissant dekat tudung, jangan lebih pada 3. Macam mana nak buat tu? Jangan lebih pada 3 untuk pemakaian satu tudung. Okay. Kalau baju bercorak, tudung dia kosong. Baju bercorak, tudung dia kosong. Baju kosong kalau boleh pakai bercorak. Kalau nak pakai tudung kosong pun boleh. Tapi warnanya dari kelompok warna yang sama tapi kontras sedikit. Dia ada macam-macam cara. You boleh tengok dekat website sebenarnya benda ni. Dan kalau boleh jubah memang dilarang sama sekali untuk interview. Sebab kita bukan Arab, kita Malaysia. Okay, so no jubah. Okay, baju blazer dengan baju kurung pun tak boleh. Salah tu sebenarnya dari segi etika. Okay, itu cara kita nak untuk pelajar perempuan. Okay, pelajar perempuan ni antara warna-warna kasut atau handbag yang you boleh guna hitam, coklat kelabu ataupun navy blue. Okay. Untuk makeup dia, pelajar interview perempuan memang kena pakai makeup. Tapi untuk makeup, make sure you pakai light makeup sahaja, jangan tebal. Kita bukan awak show sekarang ni, kita pakai makeup simple-simple sahaja. Okey, pelajar lelaki, for your information sekarang ni pun dah ramai pelajar lelaki saya yang start pakai makeup. Sebab dia terpengaruh dengan Korean look, dia start pakai makeup ni seperti foundation, dia nak cantikkan kening. Boleh, tak ada isu, tapi jangan pakai sampai tahap you nampak macam tepung gomak. Itu tak sesuai. Okey, ini sangat penting kita jaga penampilan kita. Okey, kalau boleh ya pelajar perempuan, kalau pilih makeup tu biarlah natural colour sahaja. Nude colour yang macam sekarang tengok sekarang ni, trend sekali pakai yang tu je. Tak payah pakai lipstick merah semua itu. Okey, di antara contoh-contoh kasut, tolong jangan pakai slippers. Tolong jangan pakai platform. Jadi kasut kita banyak tau. Jadi bertutup saja. Kalau yang jadi badan besar macam saya ni, kita galak you pakai wedges. Okay. Okay. Dan seterusnya kita tengok dokumen nak pergi interview dah ni. You kena bawa file kan. So susun dokumen mengikut keutamaan. Kalau boleh, kalau dapat surat panggilan temu juga, yang tu letak depan dia. Okay, susunan dia dalam file you tu, yang pertama adalah you punya surat tawaran ataupun surat panggilan terbuka. Nombor 2, academic you, maknanya macam contoh slip result trial SPM, lepas tu PT3, lepas habis akademik, curriculum. Untuk curriculum susunan dia latest, maknanya tahun 2001, 2020, 2019 dan seterusnya. Itu susunan dia untuk memudahkan kami mempelik dia. Hati-hati sebab susunan file ni saya pernah jumpa surat beranak ada dalam tu. Tak perlu letak surat beranak dalam tu. Tak perlu. Okey. Okey, kita masuk untuk interview. Okey, yang ni saya nak terang dekat luar.
Saya nak terang kat muka saya ni. Okey. Okey, macam mana nak masuk interview? Okey, seronok dah bilik ni. Ni bilik interview sebenarnya saya bawa awak ni. Ni salah satu bilik interview kami. Okey, semasa anda pergi interview, interview sikit kat sini. Okey, saya sendirilah model hari ni ya. Model saya tak datang. Kita ada kelas hari ni. Okey, semasa anda pergi interview, perkara pertama, kita edit sini sikit. Okey, ni contoh. Nampak kan saya kat sini kan? Okey. Saya dah sebut tak nampak. Okey. Ni contoh. Katakanlah you masuk interview, perkara pertama you perlu buat adalah nak masuk interview ni, ketuk pintu dahulu. Okey, ketuk pintu bagi salam. Saya tak tahulah itu Muslim ke tak Muslim, tak apa. You masuk ucap selamat pagi. Okey. Bila dah ucap selamat pagi, kita ada boleh masuk ke tak? Dia kata boleh masuk, masuk. Okey, untuk pengetahuan anda, ni because this is one of our panel, nak tahu jarak antara pegawai interview dan juga you, berapa jarak dia? Okey, saya tunjukkan anda. Okey, letak kursi ni. Okey. Kursi yang saya berdiri kat sini, ini adalah kursi anda. Ini kursi awak. Okey? Dan jarak pegawai interview, ni seronok pakai laptop pusing-pusing je. Okey. Jarak pegawai interview duduk kat sini. So, jarak anda dan kami sini 1 meter. Bukan sebab SOP, tapi memang jarak dia. Ni memang jarak dia. Dan biasanya, pegawai yang masuk interview paling sikit 2. Paling ramai ni tak boleh nak oyak sebab ada setengah tempat tu sampai 10 panel. Dia bergantung pada panel. Macam kami, biasanya kami 3 ataupun 2 sahaja. Tapi inilah jaraknya. Okay? So, bila jarak macam ni, paling penting suara awak kena jaga. Suara tu biar jelas bila bercakap, dia terang. Lepas tu kalau boleh, bukan memekik tau. Boleh orang kata, orang dengar lah. Bukan berbisik. Saya datang lagi dia. Bukan. Ni bukan cerita hantu sekarang. Kita kena cakap sampai jelas. Okay? Okay. Katakanlah nak masuk interview. Okay. Nak masuk interview ni, macam mana Okay. Bila you masuk interview, okay, kita nak duduk ni kena minta izin dulu tau dekat pegawai interview tu. Maafkan saya, you duduk ke? You kena minta. Bila dia kata boleh, baru you tarik kerusi dan duduk. Okay, student, for information, kadang-kadang kami ni dah set tempat duduk tau. Banyak berlaku, jauhnya kita dekat sini kau, jangan buat gitu. Salah. Jangan alih kerusi yang telah kami letakkan. So kerusi ni bila letak kat situ, tak situ lah, you kena duduk. Okay? Katakanlah you dapat kerusi yang jenis beroda macam ni. Student, jangan main-main dengan kerusi ni. Sebab saya pernah jumpa masa interview, dia goyang, bergerak. Dia bergerak sini, dia tak boleh diam, dia nervous. Kita faham, you lot of nervous. Tapi janganlah sampai you main. Okay, masa duduk tu sila duduk. File, bila nak bagi, file masa yang duduk tu silakan file, baru you duduk. Okay, bila duduk tu, sila duduk dengan keadaan selesa. Okay, kalau anda selesa dengan menyandar pada kursi, sandarlah. Kalau anda selesa tidak menyandar, tak menyandarlah. Tangan letak kat mana ya? Tangan kalau boleh letak di riba anda. Ni kita boleh letak, tapi sampai dekat tangan sahaja. Bukan duduk macam ni. Kita bukan lagi dating sekarang, kita tak pergi interview, okay? Jangan letak. Sebab tu saya tidak galakkan you all letak tangan dekat riba. Jangan letak tangan sebab kita nervous. Bila kita nervous, tangan kita tak boleh react. Dia gerong, dia main, tak boleh. Sebab tu nak selamat,
Letak saja di atas river. Okey, handbag dah letak kat mana? Kat bawah. Okey, interview. Bahasa Melayu ke bahasa Inggeris? Interview sebenarnya pelajar boleh tanya terus. Masa you dapat call tu ataupun WhatsApp, you boleh tanya terus. Interview ni bahasa Melayu ke bahasa Inggeris? Tak salah tanya je. Okey, sebab kebanyakan interview dalam bahasa Inggeris. Kalau dia tetapkan bahasa Inggeris, maksudnya you kena guna bahasa Inggeris sepenuhnya. Jangan campur. Sebab banyak student saya interview, in Malay boleh ke? You minta izin dulu. Kalau dia kata boleh. Tapi kadang-kadang student, kalau kami dah tetapkan bahasa Inggeris, tolong jangan campur. Sebab kami nak check you out sebenarnya. Kalau medik memang full English. Medik farmasi memang interview bahasa Inggeris sepenuhnya. Okey? Kalau beasiswa, kalau dia MSU kita pilih dua bahasa. Saya pilih atas keselesaan pelajar. Tapi kalau you interview bahasa Melayu, jangan kecek Kelantan. Tak boleh. Janganlah tubik Kelantan Terengganu macam saya tubik Kelantan Terengganu Pinang Perak. Tak boleh. Dia kena cakap bahasa Melayu yang betul. Jangan luar Indonesia pula batuk, okey? Okey, semasa anda interview, elakkan ataupun jaga body language anda. Okey, jaga ni. Kita kan nervous. Perkara paling banyak pelajar buat masa nervous adalah kaki dia suka gedip. Be careful. Gedip kaki, kadang-kadang dia kerok meja ni. Dia jangan jaga. Tangan awak masa bercakap, jangan duk angkat gini, banyak sangat. Angkat sikit-sikit sudahlah, tapi jangan banyak sekali. Okey? Okey, boleh? Siap. Kita nak main sini pula. Okey. Tu. Okey. Jauh sangat, dekat dah pula. Itu semasa interview. Berapa lama tempoh interview? Interview 30 minit, kadang lebih 1 jam. Mana lagi bagus? Of course 1 jam. Kalau saya pernah interview staff 5 minit je. Kenapa 5 minit? Sebabnya staff tu tidak membuat persediaan. So automatically saya tak nak buang masa saya, mengambil masa lama, saya keluarkan dia awal. Okey, semasa pergi interview student, tolong handphone anda make sure silent. Sebab saya pernah interview, dia silent lah phone, tapi dia suka tengok telefon dia, masuk WhatsApp dia ngeling, tengok Facebook ngeling. Tak boleh dek. Handphone anything kena stop dulu. Kita tak nak dia mengganggu kita semasa interview. Ada juga tengah interview, kejap nak kat phone. Tak polite sebenarnya, tak polite. Okey. Masa interview ataupun masa nak saya interview, ini khas pelajar lelaki lah sebab saya selalu buat. Jangan salam dengan panel. Nak salam dengan panel, salam last sekali. Bukan salam sebelum. Salah tu sebenarnya. Tak boleh. Dia memang tak boleh touching. After habis interview baru boleh touching. Itu media style dia. Okey. Setakat ni boleh sebab kita nak pergi tengok soalan-soalan interview. Okey, boleh guys? Ada soalan ke? Ada. Tak ada peh? Boleh ya? Boleh, alhamdulillah. Okey, kejap. Okey. Anak pelajar boleh tulis dalam chat room je. Betul, kalau ada soalan tak nak bercakap, boleh je tengok dekat chat room tu. Saya tengok nanti. Saya terus tanya. Takutlah Cik Molly malu nak buka mic. It's okay. Letak je dekat chat room, kita baca, jangan rusing. Okey, boleh saya sambung seterusnya, kita pergi ke bahagian interview juga. Berikut antara soalan-soalan yang kita tanya semasa interview. Ni saya nak tengok dia tunjukkan you soalan-soalan yang kita ada masa interview. Okey, ni contoh kalau student datang interview scholarship, dia akan tunjuk terus untuk berapa-berapa semua. Okey, soalan pertama yang selalu kita tanya adalah tell me about yourself. Ceritakan mengenai diri anda. Untuk ceritakan mengenai diri anda ni student, kalau boleh perkara yang perlu you highlight adalah mengenai yang pertama,
education dan Oh. juga esprit anda. Contohnya latar belakang pendidikan anda ataupun pengalaman anda. Pengalaman dari segi apa? Pengalaman dari segi kurikulum, bekerja dan sebagainya. Highlight most important and relevant accomplishment. Maksud dekat sini, masa zaman awak sekolah, you ada masuk pertandingan apa ke, you pengawas ke, you cerita kat sini. Kalau boleh masa soalan pertama ni, soalan ini cerita benda baik pasal diri anda. Okay? Soalan seterusnya, apakah kekuatan diri anda? Kekuatan diri anda ni lebih kepada soalan-soalan yang jawapan-jawapan yang berkaitan dengan kerja. Jangan jawab, oh saya ni seorang yang sangat pandai. Pandai apa? Pandai makan, pandai tidur ataupun pandai buat yang tak ada berkaitan dengan education. Itu salah. Kalau boleh jawab soalan ini lebih kepada kekuatan saya boleh bekerja secara berkumpulan. Sebab masa saya dekat sekolah Hamzah dulu, saya adalah salah seorang PRS. So saya banyak didedahkan dengan aktiviti berkumpulan. Kena jawab macam tu lah. Baru nampak you masa sekolah dulu aktif dengan aktiviti kurikulum. Okay. Seterusnya, mesti ada weakness. Apakah kelemahan anda? Okey, ni tolong soalan macam ni jangan jawab saya takut lipas, saya geli cicak, saya takut katak yang panjang. Tak perlu. Kalau boleh jawab weakness awak ni, contoh saya boleh bagi, saya ni kalau nak memulakan sesuatu, saya perlukan latihan ataupun tunjuk ajar. Kalau saya belajar di sini, saya ada tak lecturer untuk guide saya ke, aktiviti mentoring ke, itu yang kita tanya. Okay? Seterusnya, tell me about your ability to work under pressure. Bolehkah anda bekerja secara tension? Jangan jawab tak boleh. Semua orang kena jawab boleh. Bila jawab tak boleh, kita orang macam, oh budak ni boleh stres. Oh budak ni ada masalah stres. Kalau jawab boleh, kita akan tanya, kalau biasanya lah, macam mana anda nak turunkan stres level anda? Okay. Untuk jawapan macam ni ataupun macam mana anda tangani stres anda, student, tolong jangan jawab saya kalau stres saya kena pergi pantai, saya kena makan, saya kena nyanyi. Tolong. Bagi jawapan yang lain sikit. Sebab bila jawapan macam ni dia agak, kita akan tanya berapa lama you nak makan ni, berapa lama you dengar lagu, berapa lama you tengok pantai semua tu. Okay, kalau boleh cara saya handle stres adalah you cari jawapan yang paling cepat dan tidak mengambil masa yang lama. Contoh saya boleh bagi adalah, saya kalau saya stres, saya tarik nafas panjang-panjang dan saya rehat sekejap, saya minum air sikit. Betul. Okay, saya perlukan 2 minit untuk bertenang, lepas tu saya sambung kerja balik. Walaupun tak tenang lagi, masa tu pun jawab je macam tu. Sebab kita di pihak majikan ni, panel ni, kita tak suka tengok ataupun tahu jawapan yang orang kata, oh budak ni mengambil masa yang lama, budak ni makan di kerja dia, budak ni tahu dengar lagu je. Kita tak nak macam tu. Okay. Seterusnya, ni kalau kerja saya nak sampaikan ni. Okay, next question. Are you a team player? Adakah anda boleh bekerja secara berkumpulan? Jawab je boleh, jangan jawab tak boleh. Sebab soalan ni sebenarnya nak tengok awak bersosial. Sebenarnya kalau you jawab boleh, saya boleh sebab dulu masa saya sekolah Hamzah dulu, saya pengawas. Sebagai seorang pengawas, saya dah biasa bekerja secara berkumpulan. Sebab kami ni kalau kerja tak secara berkumpulan, macam mana kami nak jayakan visi dan misi kami? Sebab pengawas ni kami banyak aktiviti. Boleh cakap macam tu. Kaitkan apa you belajar dekat sekolah. Okay, soalan kedua yang kami suka tanya, how do you see yourself in 5 years from now? Soalan ini sebenarnya adalah untuk apa tahu? Trick question untuk melihat anda planning masa depan anda. Kebanyakan pelajar, bila saya tanya soalan macam ni, 5 tahun akan datang, apa jadi pada diri anda? Yang paling ramai jawab, oh 5 tahun lagi saya kahwin. Saya dah ada anak dah masa tu. Saya dah kahwin. Oh masa tu saya kerja gaji besar. Oh saya pun akan jawab, bini pun besar masa tu kan. Dia pun terkejut. Okay. Kalau pelajar medik,
kalau kami tanya soalan ni dia akan terkejut sikit lah. Dalam masa 5 tahun lagi, apa jadi pada anda? Kalau dia tahu perjalanan untuk jadi doktor, medik biasanya 1 tahun buat asasi, 5 tahun baru dia habis belajar. Maknanya 6 tahun. Kalau dia tak perasan, dia akan jawab 5 tahun dah kerja, sebenarnya belum lagi. Dia baru masuk tahun ke-5. Sebenarnya kalau pelajar-pelajar tahun ke-4, kalau pelajar yang tahu pasal pathway medik, dia akan cakap, oh 5 tahun lagi akan jadi. Saya masih lagi di bawah 1 tahun akhir untuk MBBS. Dia akan jawab macam tu. Sebab saya pernah interview pelajar beasiswa untuk medik. Dia tak perasan benda tu. You kena check, mana you tak prepare. Okay? Tapi tolong jangan jawab dah kahwin, dah whatever deh. Nampak sangat you memang nak tahu awal. You boleh jawab dalam masa 5 tahun akan datang, insya-Allah untuk study pathway saya, okey, masa 5 tahun saya dah habis bachelor saya. Mungkin saya dah start kerja. Dan mungkin 5 tahun tu saya akan berusaha untuk membesarkan lagi career pathway saya, perjalanan pekerjaan saya. Sebab saya kalau boleh nak masuk masa tu 5 tahun tu saya dah berada di management level dah. Baru nampak budak ni bagus planning tu, kerjaya dan juga education. Okey, soalan terakhir. Ini semua orang suka tanya soalan ni. Bukan saja interview, dalam kelas pun cikgu suka tanya. Do you have any question for us? Adakah anda ada soalan? Kebanyakan 80% pelajar akan jawab tak ada soalan. Dek, kalau boleh soalan macam ni jangan jawab tak ada. Tanya je. Boleh tanya kalau saya berbohong beasiswa daripada MSU ni, bila saya dapat jawapan? You takkan tak tanya kot. Ataupun kalau saya belajar di MSU ni, saya diberi pendedahan international exposure tak? Ataupun bila saya boleh start masuk kelas? Ini kita panggil bertanya soalan. Kami tanya. Tapi kebanyakan pelajar ada juga perangai. Bila kita tanya dalam sesi interview, do you have any question for us? Tak ada. No question. Tapi bila dia keluar, saya ada soalan lah. Dek, masa tu sebenarnya pegawai interviewer like us, kita tak suka dah sebenarnya macam tu. Nampak sangat budak ni dia last minute baru nak fikir. Sebenarnya kalau boleh tanya dalam bilik interview, jangan tanya luar. Kami akan jawab tapi for attitude not very good. Sebab kita tengok daripada A sampai Z mengenai diri anda semasa interview. Okey, kesalahan semasa interview. Apa di kesalahan dia? Eye contact. Paling banyak sekali ni eye contact, mata. Tak salah semasa interview tengok dia. Alah tak boleh lah Cik Molly dari mata turun ke hati. Tengok je. Cik Molly sekarang ni interview online payah tahu tak? Tengok je. Tengok je. Sebab tu semasa interview online, kamera kena buka, mic kena buka. Nanti saya bagi tips untuk interview online pula. Yang kedua, ini untuk pekerja lah. Yang ni, 50% ni pakaian anda. Sebab tu masa interview, masa tadi kan, sesi tadi saya sangat tekankan penampilan diri anda. Sebab semasa kami interview, kami tengok anda daripada atas sampai bawah. Kami tengok-tengok sangat ready. Okey, kita tengok online interview. Ni sekarang sedang buat, berlangsung. Online interview yang menariknya mengenai online interview, bukan saja dalam Malaysia, turut untuk overseas. Macam sudah kami lah. Sudah kami sendiri pun ada yang pergi praktikal di overseas. So dia kena buat interview. So interview kebanyakan daripada dulu lagi memang kami buat secara online. Okey. Pertama, tips yang pertama. You kena kenal pasti dulu platform mana yang anda nak guna. Kita banyak platform. Biasanya platform ini telah ditetapkan oleh pihak majikan. Okay. Macam contoh paling banyak orang pakai Google Meet. Ada pakai Google Hangout ni jangan guna. Dulu kita banyak pakai Skype sebab student saya dulu pun bukan zaman COVID pun memang kami interview student praktikal kalau pada KL tu kita suruh interview pakai Skype saja. Kita minta, kadang-kadang hotel minta, okay you buat interview pakai Skype lah tak payah student datang. Dia nak, sebab dia tak nak buang masa banyak. Okay, boleh. Tapi mostly, you kena tahu dulu aplikasi apa yang digunakan. Zoom ke, Teams ke, GM ke, ataupun Skype ataupun Enhub. Dan make sure you tahu nak gunakannya. Dan paling penting, dah tahu platform,
You kena tahu masa interview. Walaupun interview online, tapi kami masih lagi menekankan tempo-tempo interview. Paling cepat bawah 30 minit, sederhana 30 minit hingga 1 jam, paling lama lebih daripada 1 jam. Orang pelik, macam mana ni interview lebih 1 jam? You all tak sedar tau, kadang-kadang kita interview ni kita macam kadang-kadang dia macam tersembang. Sembang-sembang tengok dunia, tengok sejam lebih lah. Macam tu, tak ada isu sebenarnya. Okey, untuk link ni, untuk aplikasi atau platform ni, kebiasaannya diberikan oleh pihak majikan. Macam kami di MSU, kami akan tanya dulu. Biasanya kita pakai GM ataupun Zoom. Mostly kita pakai Zoom lah kat sini. Tapi kita tanya, you mana okey? Saya tak okey, line tak okey ke apa. Biasanya kami akan backup dengan interview melalui panggilan telefon. Saya pernah interview seorang, saya terpaksa menggunakan telefon. Cik Melly, kenapa tak pakai WhatsApp video je? Okey, kenapa kami tak gunakan WhatsApp video? Sebab WhatsApp video ni, video call ni, dia internet dia kena kuat. So kadang-kadang dia jadi pecah-pecah. So kita tak nak benda tu tersangkut-sangkut, kita nak smooth. That's why kita kena guna platform yang betul. So tips seterusnya, paling penting, buat persediaan mental dan fizikal. Kesihatan anda kena jaga. Okay? Pakaian anda masa interview pun kena make sure bersedia. Jangan lupa tadi saya kata you kena study pasal syarikat. You kena study, kena check betul-betul. Resume kena siap. Sebab resume kena hantar. Kami kena baca resume anda. Okay? Persediaan daripada segi keperluan untuk online. Laptop you, kamera web okey ke tak? You punya mikrofon berfungsi ke tak? Nak kena macam saya sekarang saya tak pakai headphone sebab saya punya persekitaran tak ada noisy. Okey, katakanlah you ni duduk rumah ni dia lain sikit. Di rumah ni dia macam saya dekat office, senang lah kan? Kalau dekat rumah ni kita banyak halangan sikit, pakai headphone. Pakai headphone kalau boleh. Okey, liputan internet sangat penting. Sebabnya kita tak nak masa interview sangkut atau keluar masuk, tak boleh. Dia jadi tak smooth. Dia tak smooth ni lah satu problem masa untuk interview online. Okey, paling penting, ni pelajar kena tengok juga. Masa online, you kena tengok background belakang you apa. Sebab background ni kalau boleh jangan ada yang kotor, bersepah. Nak selamat pakai dinding kosong. Macam saya banyak option. Nak dinding kosong pun boleh, tapi saya tak suka dinding kosong. Saya suka ada line MSU sebab saya nak tunjuk saya daripada MSU. Okey, nak pakai background yang ada dekat internet ataupun platform tu boleh tahu, sebab macam dekat Zoom, Google Meet semua kita ada, tapi pilih yang bersesuaian. Jangan pula interview online, background belakang pilih gambar bilik tak sesuai. Biarlah belakang tu nampak macam kat library ke. Paling selamat kosong. Saya nak selamatkan diri, saya selalu pakai kosong. Even saya kat rumah pun, kadang-kadang kita ada, saya sendiri pun belajar online dan saya juga ada interview online. Saya selalunya kalau itu ada je online, saya make sure belakang saya kosong. Saya nak selamatkan diri. Saya tak nak tunjuk kepada rumah saya pakai kosong. Ni nak selamat. Okay? Dan pakaian semasa temuduga ada 3 jenis, sama ada formal, semi formal ataupun formal casual ataupun casual. Tapi pakaian ni sebenarnya dia bergantung kepada jawatan apa yang dipohon. Ini untuk pekerjaan lah. Tapi kalau untuk beasiswa ataupun universiti, paling selamat formal. Tapi student, ni pernah terjadi dekat student saya juga sebab saya tak check dia orang, saya bagi kat lecturer lain check sebab saya pergi sekolah masa tu, saya tahu balik daripada sekolah. Student saya dipakai formal tapi dipakai separuh sahaja. Dia pakai kemeja, tie, rupanya seluar dia jeans. Nak jadi ke cerita, semasa interview jangan terkejut tau. Panel di sekolah tanya, okey awak tolong berdiri, saya nak tengok awak. Masa dia berdiri tu kantoi tau sebab dia tak pakai formal. Sedangkan ditetapkan formal. Memang saya marahlah student tu, saya makan lecturer dulu. Kenapa you tak check betul-betul? Kan dah kata formal. So nak selamat, pakai formal terus. Sebab jangan terkejut, kami suruh you berdiri, pusing, macam-macam ni kita punya cara. Okey, elakkan semasa online
tolong elakkan. Yang pertama, pencemaran bunyi. Tengah bercakap adik nangis, tengah bercakap ayam berkokok, tengah bercakap telefon berbunyi, tengah bercakap bunyi TV. Kalau boleh kosongkan dia. Ayam tu minta maaf lah. Saya banyak kali lah kalau online dengan student, ayam berkokok lah. Saya kata, ya Allah kau kat mana ni? Macam saya sendiri pun kalau buat online kat rumah, paling mencabar sekali hari cuti, weekend, tapi kita pula ada kelas. Paling mencabar sekali adalah bunyi mesin rumput. Nak halang macam mana tak tahu. Kuat pula tu, aduh. Itu kalau boleh halang, elakkan. Sebab bila pencemaran bunyi ni, noisy ni, automatically kita punya communication tu tak berjalan dengan bagus. Okay? Elakkan background serabut. Macam saya kata tadi, nak selamat pakai kosong. Gangguan pop-up email ataupun mesej telefon, macam saya sekali saya tengah buka website web, naik tadi 2-3 kali naik. Okay. Kalau boleh saya lupa nak tutup. Kalau boleh elakkan, sebab nanti kenapa kena elakkan, sebabnya mata awak tak boleh nak fokus. Sebab you tengok dekat WhatsApp web tu, sibuk nak baca kan. Kalau boleh tutup dulu. Okay. Semasa interview juga, kita punya body language kita ni susah untuk dikontrol sebabnya kita buat dalam keadaan tak sedar. Contoh sebab kita nervous, kita paling banyak tangan bergerak. Ketuk meja. Jangan saya ketuk meja bergegar semua meja tu. Macam saya suka gerak tangan banyak. Ini tak boleh. Elakkan. Boleh. Okey. Jadilah calon sesuai. Macam mana nak jadi calon sesuai? Yang pertama, jawab soalan yang diajukan. Kalau tak faham soalan tersebut, boleh tanya. Tak salah. Tapi macam saya kata, jangan lebih daripada 3 kali. Okey? Jangan tak jawab langsung. Ada ni kes macam ni. Senyap. Tak tahu. Angguk, tak tahu betul ke tak. Jawab je. Tapi jawab soalan tu, kebanyakan pelajar masa interview, dia banyak fikir tau, soalan aku jawab ni betul ke tak, betul ke tak. Sebenarnya untuk pengetahuan semua student, untuk interview, tiada jawapan yang betul ataupun salah. Tiada sebenarnya. So janganlah duk fikir, okey aku nak jawab soalan interview ni, oh salah. Ini bukan soalan exam. Interview bukan exam. So untuk interview jawab je. Sebab kami nak tengok keyakinan anda dalam berkomunikasi sebenarnya. Okey, tunjukkan kreativiti. Macam mana tunjuk kreativiti ni? Kreativiti ni daripada segi isi yang anda ingin sampaikan. Jangan down, jangan cakap kosong sahaja. Kalau boleh cerita pengalaman anda boleh masuk apa yang anda hadapi, basic experience, whatever that. Nak buat lawak, boleh ke? Boleh. Tapi lawak tu yang kita panggil 5H. Bukan lawak yang awak tidak seorang. Kami as panel tengok krik-krik. Tu macam kecil sorang. Okay. Nombor 3 ni paling penting, bersedia. Persediaan ni sangat penting. You kena bersedia. Kalau you tak bersedia, you tak tahu apa, dia akan membuatkan kami tengok you ni macam, budak ni tak bersedia, tak bagus ni. Esok kalau sama belajar ni, dia suka belajar last minute. Itu kita nak elakkan. Mempunyai resume dan permohonan, ini yang betul-betul yang kena hantar first. Sebab macam saya kata tadi, you akan hantar awal resume sebab kami akan baca awal resume. Sebab tu kalau student dia interview online, kami akan minta awal-awal documentation dia. Resume, dia punya result kuasa, kita minta awal. Biasanya kita minta 2-3 hari sebelum interview. Kalau hantar last minute, kita takut penentu documentation tu salah hantar ataupun salah tagging. Sebab tu interview kalau boleh, documentation kami akan minta awal. Senang untuk kami baca dan kami check balik. Dan kami nak elakkan daripada salah tagging. Okey, itu saja. Saya cakap.
Okey, itu saja daripada saya. Okey,